Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi menyambung perbahasan isu yang berkaitan dengan bid'ah, masuk siri yang ketiga. Sebenarnya saya bercadang untuk menamatkan perbahasan isu yang berkaitan dengan bid'ah ini pada malam ini, tetapi oleh kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah ini berserta dengan contoh-contohnya banyak, jadi kita buat secara bersiri. Maknanya selepas pada malam ni insya-Allah ada siri-siri yang berikutnya. Maknanya panjang lagi lah. Cadang nak tamat malam ni. Jadi nampaknya tak boleh. Tak nak tergopoh-gapoh. Kita tak nak penjelasan ini tidak memuaskan, tidak memberi kepuasan kepada anda semua, dan mungkin ada yang tak faham. Jadi kita ambil sikit-sikit perbahasan peringkat demi peringkat. Jadi malam ni tak habis lagi, tak tamat lagi. Akan ada siri-siri yang berikutnya, siri keempat, kelima dan sebagainya. Dah habis semua perbahasan tentang isu bid'ah ni, selepas itu kita akan buat satu kesimpulan. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, saya nak sebut juga sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah. Di dalam membahaskan isu ataupun masalah yang berkaitan dengan bid'ah ini, dia sebut sebahagian daripada perbahasannya. Dia kata di sini, laisa hunaka mazhabu wahabiyyin, laisa hunaka mazhabu wahabiyyin la fil aqaidi wa la fil ahkami syar'iyyati. Dia kata di sini, di dalam perbahasan tentang isu bid'ah ini, orang duk tuduh ataupun mendakwa ada golongan, ada pihak, ada puak yang dikenali dengan mazhab Wahabi ataupun golongan Wahabi dan juga puak Wahabi. Jadi bagi Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata Wahabi dia bukan merupakan suatu mazhab. Sama ada di sudut akidah, kadang-kadang bila kita bahas isu ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, hadis berkaitan dengan nuzul, iyad, qadam, al-maqtu, al-farahu, maknanya sifat-sifat, tentang sifat-sifat Allah, orang kata ini fahaman pegangan Wahabi. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata golongan Wahabi tidak wujud, fahaman mereka pun tidak wujud, sama ada di sudut akidah ataupun di sudut syariah ataupun di sudut syariah. Wa inna ma hunaka istilahatun fi mahalliha, tetapi di sana dia kata hanya saja di sana wujudnya istilah-istilah yang ada di tempat-tempatnya, berada di tempatnya ataupun kedudukannya. Dia kata fahum fil i'tiqadi ala mazhabis salafis salih. Golongan yang dituduh sebagai golongan Wahabi ini, mereka itu berpegang kepada mazhab salafus salih ridwanullahi alaihim, keredaan Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Ini kajian daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Di samping kajian ulama-ulama yang lain, Dr. Wahbah Zuhaili buat kesimpulan golongan Wahabi atau mazhab Wahabi tak ada. Cuma pihak yang dituduh Wahabi itu adalah mereka ini berpegang kepada akidah salafus salih. Maknanya golongan salaf, pegang kepada akidah salaf. Wa fil ahkami ala mazhabil imam Ahmad ibn al-Hanbal radhiyallahu anhu
Dan di sudut hukum fiqh pula, mereka berpegang kepada mazhab Hanbali. Akidah maknanya salaf, fiqh kepada mazhab Hanbali. Fahum Hanabilah fil mazhab. Mereka itu Hanbali pada mazhab. Salafiyuna fil i'tiqad. Dan salaf di sudut i'tiqad. Fiqh mazhab Hanbali, salaf di sudut i'tiqad. Maknanya akidah Wahabi tak wujud lah. Bila dibahaskan tentang masalah ayat-ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat ini, tidak wujud di sana suatu golongan yang disebut sebagai Wahabi. Tak ada. Wa minas salafi a'immatul mazahibi. Sebahagian daripada golongan salaf adalah a'immah mazhab, a'immatul arba'ah. Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, semuanya salaf. Tengok disebut. Mereka tidak berpegang kepada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kerana kewujudan mereka sebelum kelahiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abul Mansur Al-Maturidi. Imam yang empat semuanya salaf. Di sudut faktanya bahawa imam yang empat semuanya salaf. Kalau kita kata wajib berpegang kepada akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, maka berdosalah imam-imam yang empat ini. Itu satu. Yang kedua, cara nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini, adakah mesti melalui jalan khalaf? Adakah nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini mesti melalui jalan khalaf, yakni Asy'ariyah dan juga Maturidiyah? Jawapannya tidak. Di sana ada golongan yang disebut sebagai salaf. Bahkan golongan itu terlebih awal, terlebih dulu kewujudan mereka. Bahkan golongan inilah yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada salaf itu daripada kalangan sahabat ataupun daripada kalangan tabi'in ataupun tabi'un tabi'in. Di antara ayat Al-Quran yang memuji pegangan para sahabat ini yang termasuk dalam golongan salaf, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan golongan yang terdahulu yang mula-mula masuk Islam daripada kalangan muhajirin, ansar dan pengikut-pengikut mereka, yang Allah Subhanahu Wa Taala redha semua kepada golongan ini dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat, yakni para sahabat. Jadi akidah Nabi, akidah para sahabat, akidah salafus soleh lah yang paling mulia, yang paling tepat, yang paling kukuh untuk dipegang. Dia kata wa minas salafi a'immatul mazahib. Sebahagian daripada golongan salaf adalah imam yang empat. Imam yang empat. Fanahnu atba'uhum. Dan kita, Dr. Wahbah Zuhaili kata, adalah pengikut-pengikut mereka. Wa jami'un aw aksaru ahli sunnah bil i'tiqadil aslami salafiyun. Dia kata i'tiqad yang ahli sunnah wal jamaah yang paling selamat adalah i'tiqad salafus soleh. Walaupun boleh kita berpegang kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, Dr. Wahbah Zuhaili yang masih berada di dalam salah satu daripada mazhab yang empat, dia kata i'tiqad yang paling selamat adalah pegangan salafus salih, di mana pegangan akidah salaf ini mereka direct langsung daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi di Malaysia ada tak golongan ini? Adalah golongan-golongan sunnah, golongan salafi yang mereka akidah mereka berpegang kepada akidah salafus salih. Itu yang pertama yang disebut sebelum kita masuk kepada contoh dia. Contoh perkara-perkara bid'ah. Yang kedua, Dr. Wahbah Zuhaili juga menyebut tadi muka surat yang ke-9 bahawa mazhab golongan Wahabi tidak wujud, cuma ada golongan yang berpegang kepada akidah
salaf. Yang kedua, pada muka surat 18, Dr. Wahab Zuhaili menyebut lagi, lastu ma'al qa'ilina bi annal bid'ata khamsatu aqsamin. Aku tidak bersama dengan golongan yang mengatakan bid'ah itu terbahagi kepada 5. Dalam perbahasan dan perbincangan semalam kita sebut, bagi ulama-ulama yang membahagikan bid'ah itu terbahagi kepada 5, saya ulangi, semuanya menjurus kepada bid'ah lughawi di sudut lughah bahasa, kerana kesemuanya mereka menyandarkan pegangan mereka dengan kata-kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi orang kata, adakah tidak Sayyidina Umar buat perkara bid'ah? Asal tarawih itu ada, memang sembahyang tarawih itu dah wujud di zaman Rasulullah, bukan baru nak mula di zaman Sayyidina Umar, tak. Asal tarawih itu memang dah ada. Jadi Sayyidina Umar cuma dia menyusun semula tentang melantik satu imam, diikuti oleh jemaah yang ramai. Kalau di zaman Nabi, beberapa kelompok masing-masing buat. Jadi isunya di sini bukan Sayyidina Umar mencipta suatu ibadah baru, amalan yang khusus baru, kerana asal tarawih itu telah wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang nak pegang juga kata boleh, terpulanglah. Cuma saya nak sebut di sini, Dr. Wahab Zuhaili dia kata, aku tidak bersama dengan orang yang membahagikan bid'ah itu kepada 5 pembahagian. Wajibin wa mandubin wa haramin wa makruhin wa mubahin. Wajib, mamdud, haram, makruh dan juga mubah. Makruh dan juga mubah harus. Wa innamal bid'atu syai'un wahidun fil bid'ah. Dia kata di sini, wa innamal bid'atu syai'un wahid. Bid'ah itu satu benda je, satu perkara je. Wal bid'atul munkarah awil mazmumah. Sama ada bid'ah yang mungkar ataupun bid'ah yang dikeji. Satu je, tak ada pembahagian-pembahagian. Kalau bid'ah mungkar ataupun dikeji. Wahya kullu ma'aradal usul al-aqidati awil ibadati. Iaitu sesuatu perkara bid'ah yang bertentangan dengan dasar-dasar akidah dan juga dasar-dasar ibadah. Itu bid'ah. Tak ada pembahagian-pembahagian. Awil adatil islamiyatil asliyah. Ataupun kaedah asal-asal, adat-adat Islam yang asal. Awil munafiyatil syariah, ataupun sesuatu yang menafikan tentang hukum syariah. Bercanggah, berlaga, bertentangan dengan hukum syariah, semuanya dipanggil bid'ah yang munkarah dan juga mazmumah, bid'ah yang keji. Okey, itu 2 perkara yang saya nak sebut sebelum masuk kepada perbahasannya. Perbahasan yang pertama, contoh-contoh bid'ah yang disebut di dalam kitab ini, walaupun dalam kitab-kitab lain banyak lagi, cuma saya ambil satu kitab. Sebab dalam ni dia merangkumi beberapa buah kitab yang lain. Yang pertama di sini dipanggil al-bid'ah fil aqaid. Pertamanya bid'ah di sudut i'tiqad ataupun akidah. Banyaknya bila membincangkan isu yang berkaitan dengan bid'ah ini, orang hanya menjuruskan kepada bid'ah di sudut ibadat. Tetapi para ulama juga membahaskan bid'ah itu di sudut akidah, di sudut i'tiqad, di sudut kepercayaan, di sudut pegangan. Dia kata di sini bid'ah di sudut i'tiqad, al-bid'atul i'tiqadiyah hiya al-bid'atul kulliyah wa hiya allati yatahaqqaqu dukhuluha tahta al-wa'id bin naril waridi fil kitabi was sunnah. Jadi bid'ah akidah ini adalah bid'ah di sudut kul, bukan juz'i, iaitu memastikan seseorang itu termasuk di dalam janji Allah. Melakukan bid'ah di sudut akidah, dia termasuk di dalam ancaman daripada Allah Ta'ala, ancaman neraka daripada Quran dan juga daripada hadis. Itu bahaya kalau bid'ah di sudut akidah ni. Bila dikatakan ancaman daripada Quran dan hadis, ancaman tentang neraka, bila seseorang memiliki bid'ah di sudut i'tiqad, sama ada neraka itu dia masuk secara kekal, iaitu bid'ah kafir, ataupun bid'ah dia melakukan dosa besar, masuk neraka juga tapi tidak kekal,
Kedua-duanya bahaya. Sama ada masuk neraka secara kekal ataupun masuk neraka secara tidak kekal, kerana fama asbarahum 'alan nar. Neraka-neraka ni Allah Ta'ala perli, alangkah sabarnya mereka. Penghuni-penghuni neraka, Allah Ta'ala kata ada alangkah sabarnya, tahannya mereka duduk dalam neraka. Tak ada orang yang tahan siksaan neraka. Allah Ta'ala perli sahaja. Jadi bahaya kalau ada i'tiqad, kalau ada bid'ah di dalam i'tiqad. Dia kata inna man ibtada'a fid din duna an yanquda amran kulliyan aw yuharrimu aslan 'aman min asy-syar'i fa bid'atu juz'iyyah. Kalau tak langgar usul-usul syarak, dia tak membatalkan urusan kulli, maknanya akidah yang asas. Macam menolak ketuhanan, tolak rukun iman, rukun Islam, perkara-perkara samiyat. Kalau yang tolak yang tu, maka dia murtad, bid'ah murtad, terkeluar daripada Islam, kekal dalam neraka. Adapun selain daripada itu, dia kata bid'ah juz'i. Okey, dibuat beberapa contoh di sini. Pertamanya sini, bid'atu khalqil Quran, bid'ah kejadian ataupun ciptaan Al-Quran. Menganggap bahawa Quran itu baharu, sedangkan Quran itu qadim. Ini pegangan Mu'tazilah. Ibtada'atil madrasatul aqliyatul al-Mu'tazilah. Dia kata telah mengada-ngadakan oleh pemikiran sekolah akal, iaitu Mu'tazilah. Maknanya pendidikan Mu'tazilah ini, selain mereka mempunyai pegangan yang bercanggah dengan akidah i'tiqad al-sunnah wal jamaah, mereka ada pendidikan mereka ada sekolah-sekolah, tempat-tempat pengajian mereka untuk disebarkan pemikiran Mu'tazilah. Dia kata al-qaula bi anna al-Qur'anil karimi makhluqun, dengan mengatakan bahawa Quranul Karim itu adalah makhluk. Li anna Allah huwal qadimu wahdahu, Allah Ta'ala sahaja yang qadim. Quran itu baharu. Itu pegangan siapa dia? Mu'tazilah. Ini maknanya i'tiqad yang bid'ah di sudut akidah. Fala qadima siwahu, tidak ada qadim selain daripada Allah. Kalau kata Quran pun qadim, Allah Ta'ala qadim, dah ada dua benda qadim. Allah Ta'ala qadim, sedia, Quran pun qadim, dah ada dua benda qadim. Itu fahaman Mu'tazilah. Yang qadimnya Allah Ta'ala aja, Quran baharu. Tengok. Fayambaghi an yakuna makhluqan. Maknanya tak dapat tidaklah, maknanya Quran itu adalah makhluk. Kalau kata qadim, dah ada dua qadim, sedia, tak boleh. Qadim satu je Allah Ta'ala. Allah Ta'ala esa. Kaila yata'addadal qudama'u, supaya tidak berbilang-bilang perkara yang qadim. Supaya tidak berbilang-bilang perkara yang qadim. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Quran qadim kalamullah. Kalam Allah Ta'ala ini, percakapan Allah Ta'ala berada daripada zat. Bila zat qadim, sifat Allah Ta'ala juga turut qadim. Macam penglihatan dan pendengaran Allah, dia bukan suatu yang terasing daripada zat. Sifat dan zat tidak boleh berpisah. Sifat dan zat tidak boleh berpisah. Bukan pendengaran Allah Ta'ala terkeluar daripada zat dia. Kalam Allah Ta'ala terkeluar daripada zat Allah Ta'ala, tak. Kalam, samak, basar, kalam, semua duduk berada di zat. Bila zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala qadim, segala sifat juga turut qadim. Jadi Mu'tazilah tak pegang macam tu. Dia tak faham macam tu. Dia kata berasingan. Itu maknanya bid'ah di sudut apa dia? Di sudut akidah ataupun i'tiqad. Okey ya? Saya rasa boleh jelas tu. Yang kedua, contoh bid'ah yang, perbahasan bid'ah yang kedua yang berkaitan dengan i'tiqad ini, dia kata apa? Ta'wilu sifatillahi ta'ala, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara berlebihan. Itu bid'ah. Mazhabus salaf isbatu sifatil bari bima'anin taliqu bizatihi ta'ala. Adapun golongan salaf menisbatkan
sifat-sifat Allah. Apakah maksud menisbatkan? Mengatakan ada, mengatakan wujud sifat-sifat Allah Ta'ala dengan makna yang layak bagi zatnya. Dengan maksud layak bagi Allah Ta'ala lah. Fanu'minu bi asma'illahi wa sifatihil husna ala muradillah. Kita beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia atas kehendaknya, atas kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-nama yang indah, iaitu nama Allah Ta'ala yang 99. Nama-nama itu juga adalah merupakan sifat Allah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir sampai habis. Itu sifat nama-nama Allah. Dan nama itu juga adalah merupakan sifat Allah, sifat penyayang, pemurah, perkasa. Itu semua nama dalam waktu yang sama sifat Allah. Jadi kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana sifat Rahim, Allah Ta'ala tahulah. Penyayang tu macam mana, dia lebih tahu. Sifat Rahman tu macam mana, Ra'uf macam mana, Ghafur tu macam mana, dia lebih tahu. Kerana nama itu dia miliki dan sifat itu dia miliki, dia lebih tahu. Mufawwidina kaifiyatiha ila Allah Ta'ala. Dan serahlah kafiat sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Ta'ala kepada Allah. Serah kafiat. Macam kita kata Allah Ta'ala ada marah. Marah macam mana kita pun tak tahu. Kita tahu memang hebatlah kemarahan Allah Ta'ala. Penyayang Allah Ta'ala hebat. Rahmat Allah Ta'ala hebat, luas. Tetapi di sudut hakikatnya, macam mana rahmat Allah, kasih sayang Allah, pengampun Allah, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Serah kepada Allah. Maknanya serah kafiat. Likauniha minal tashabuh, minal mutasyabih. Likauniha minal mutasyabih alladhi ista'sarallahu bi'anmihi. Kerana sifat-sifat dan nama-nama tadi termasuk di dalam mutasyabihat yang diketahui hanya pengetahuannya, ilmunya, maklumatnya diketahui oleh Allah. Sebab tentang sifat dia, nama dia lebih tahu. Jadi kita pun tentang diri kita pun kita tak tahu. Kita makhluk baharu, benda tu duduk dekat diri kita, kita pun tak tahu. Contohnya rambut atas kepala kita berapa helai. Uban dalam kepala, atas kepala kita ada berapa helai. Bulu rama yang ada atas kulit kita berapa urat. Kita pun tak tahu. Itu atas diri kita. Adapun tentang sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab tu serah kepada Allah. Dia kata wazalika mislu istiwa illahi ta'ala ala al-arsy. Seperti istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy. Wad-dhahki wal-ghadabi wal-maqti. Dan begitu juga bukan kata istiwa sahaja, ketawa, ghadab, maqti. Ghadab ni marah, al-maqti lagi marah, murka. Dia lebih atas daripada ghadab. Al-farahi, Allah Ta'ala gembira. Allah Ta'ala pun ada gembira. Macam mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wa ta'ajub, Allah Ta'ala rasa pelik, ada pelik, dan juga ta'ajub, hairan. Surah pada Allah Ta'ala. Wal yadain, sifat seperti yadain kita sebut semalam, sifat dia bukan suatu anggota. Wal qadam, kaki. Was surah, disebut dalam hadis. Inna Allah, hadis di dalam Sahih Bukhari ada, dan juga di dalam kitab Asy-Syariah yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Ajurri. Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta Nabi Adam atas gambarannya. Termasuk mutasyabihat. Di sini ulama bahas gambar siapa? Adakah gambar rupa atas bentuknya? Jadi ulama bahas bentuk Allah Ta'ala ke? Tak. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam atas rupanya, rupa Nabi Adam. Rupa Nabi Adam. Jadi benda yang macam ni hakikatnya serahlah kepada Allah Ta'ala. Wa ghairi dhalik, dan selain daripada demikian itu, wa hadza huwal aslamu fil aqidah. Ini paling selamat.
Dr. Wahbah Zuhaili kata, pegang dengan i'tiqad salaf, akidah salaf paling selamat. Sebab mereka tak duduk nak berbicara, nak bahas banyak-banyak, serah kepada Allah Ta'ala. Hal ini selamat. Dan Dr. Wahbah Zuhaili dia beberapa kali mengulang pendirian dia, akidah salaf lebih selamat. Sebab apa? Apabila Allah Ta'ala sebut tentang sifat dia, tentang nama-namanya, serah kepada Allah. Yang tu paling selamat daripada kita berpegang kepada akidah falsafah, masuk unsur-unsur mantiqi, ilmu kalam. Dia akan jadi lawyer buruk. Hari ni pun ada soalan orang kemukakan kepada saya. Bila saya cerita tentang falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, yang Allah Subhanahu wa taala itu tajalli. Orang Melayu pun tak berani nak terjemah apa makna tajalli. Menzahirkan diri, menzahirkan zat dia di Bukit Tursina. Jadi orang tanya, Allah Taala nuzul ke ataupun naqlah? Ni siapa-siapa yang muskil masalah itu kita nak terangkan. Semuanya harus bagi Allah, sama ada dia nak nuzul ke ataupun naqlah. Naqlah ni maknanya berpindah, nuzul maknanya turun, surah pada Allah. Ini dia bahas pula, nuzul ke naqlah. Dia masuk unsur-unsur loya buruk tu, unsur-unsur falsafah, nak mempertikaikan ayat yang jelas yang diterangkan oleh Allah Ta'ala. Bagi salaf dia tak bincang benda tu. Sebut tangan ke apa, serah kepada Allah. Tak pening. Jadi sebelum kita lanjutkan perbahasan dan perbincangan, tuan-tuan, akidah salaf paling selamat. Oleh kerana itu, tolong kempen anak isteri kita, pegang kepada akidah salaf. Lebih-lebih lagi kita orang awam, jangan pening-pening kepala. Anak isteri kita pegang kepada akidah salaf, jiran tetangga kita, maknanya grup WhatsApp semua apa ni, grup ada WhatsApp keluarga, kawan dan sebagainya, kempen supaya berpegang kepada akidah salaf, lebih-lebih lagi orang awam. Sebab tak pening. Tuan-tuan boleh dengarlah perbahasan isu akidah ini dengan seorang yang mengajar tentang akidah salaf, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil hujah Quran dan hadis. Dan tuan-tuan boleh beza dengan akidah khalaf yang tuan-tuan belajar, yang mana pening. Hak salaf tak ada pening. Saya nak sebut bahawa pegangan khalaf pun boleh, tetapi hak mana yang tak pening? Hak yang mudah faham. Sebab saya melalui kedua-dua keadaan ini, kedua-dua jalan ini, cara khalaf dan juga cara salaf. Kadang-kadang bila anak murid tu dia tak faham istilah-istilah yang digunakan dalam pengajian ilmu kalam, pengajian maknanya apa dia tauhid ini, dia kata Tok Guru ni memang hebat. Aku tak boleh faham istilah ni. Tok Guru ni memang hebat, dia kata. Sebab dia tak faham, dia kata hebat. Hak duk mengaji terang-terang ni, dia tak dalil Quran dan hadis ni tak hebat. Kadang-kadang kitab nipis ni bertahun-tahun tak habis ni, tuan-tuan. Nak memahami falsafah tu. Bukan nak memahami akidah ataupun tauhid, nak memahami pemikiran falsafah. Sebab tu dipanggil ilmu kalam. Tetapi yang malangnya juga di dalam negara kita, orang yang mahir ilmu kalam ini, ilmu falsafah, dijulang, diangkat mengatakan dia pakar akidah, dia pakar tauhid. Itu jadi masalah. Sedangkan dia faham falsafah, dia faham tentang ilmu kalam. Bab akidah dia tidak faham. Jadi orang yang faham akidah iaitu orang yang mengemukakan dalil-dalil, isu-isu yang berkaitan dengan akidah ini secara langsung daripada Quran dan hadis tanpa merumitkan pemikiran orang yang belajar. Lepas ni tuan-tuan boleh beza, pergi mengajilah mana-mana Tok Guru ni, beza hak mana mudah faham, hak mana jelas, akidah falsafah ilmu kalam ke ataupun akidah salaf, yang sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata apa dia? Akidah yang paling selamat. Dia kata wa hadza huwal aslamu fil aqidah. Ini adalah akidah yang paling sentosa, paling selamat. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Risalah Tauhid, kalau tak silap saya muka surat 18, ada tak Syekh? Risalah Tauhid muka surat 18 tu yang kuning tu. Itu tu. Kalau tuan-tuan baca kitab ni pun, dia kata akidah salaf paling selamat. Betul, muka surat 18.
Duk mengaji dah dulu. Dia kata sungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis menyebut muka dan tangan. Menyebut muka dan tangan Allah. Perkataan itu hendaklah kita i'tiqad sabit. Sabit tu maknanya ada. Secara yang layak dengan Allah. Maha suci daripada berjisim. Maknanya Allah Ta'ala bukan berjisim. Bersih daripada maksud berjisim. Dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Allah Ta'ala bersih daripada serupa dengan sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah juga. Sebut tangan ke, marah ke, wajhun ke, semuanya manusia tak tahu hakikatnya, melainkan kepada Allah Ta'ala saja mengetahui. Maka serah kepada Allah. Demikian inilah, maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala juga. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan yang mengikut sahabat, iaitu tabi'in, dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, tabi'ut tabi'in, yang dinamakan ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, generasi awal, golongan salaf, 3 kurun. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata adalah perkataan yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis mengatakan muka, tangan bagi Allah Ta'ala. Tangan bagi Allah Ta'ala itu yang dikehendaki muka itu zat. Itu golongan khalaf Asy'ariyah. Boleh kita nak takwil macam tu sesuai dengan di sudut bahasa Arab. Muka dengan zat. Sebab tu kita sebut hari itu akidah ni dia ada salaf, dia ada khalaf. Muka itu dikehendaki dengan zat, dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrah, maknanya kuasa. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggung dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah. Jadi golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini, golongan khalaf, mereka takwil. Dan kesimpulannya dia buat kedua-dua akidah ini sah, betul, boleh dipegang, tetapi dia kata apa? Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa, yang lebih selamat ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu, golongan salaf. Tuan-tuan boleh baca, kalau tak boleh bahasa Arab, baca kitab Risalah Tauhid, muka surat 18. Tengok, bukan kata Dr. Wabah Zuhaili je. Salah ni memang selamat lah. Cuma jadi masalah di Malaysia ini, golongan rakyat Malaysia yang berpegang kepada akidah salaf ini dicanangkan, dimomokkan, dilabelkan sebagai Wahabi. Itu jadi masalah. Dituduh sebagai Wahabi. Sedangkan Dr. Wahbah Zuhaili tadi dah sebut, tak ada golongan Wahabi. Menyebabkan masyarakat jadi takut. Yang duk momokkan, yang duk canang ada pihak Wahabi ni ustaz-ustaz. Itu jadi masalah. Jadi kita minta lah, yang duduk serang Wahabi ni tak ada sebenarnya. Jadi ustaz-ustaz tu kena buat kajian lah. Jangan pakai entam, ikut selera je, ikut sedap mulut je. Kita nak nuduh orang, kita nak kata kat orang. Bila Wahabi ni terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kami saja Ahli Sunnah wal Jamaah, puak-puak ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tu jadi masalah. Okey. Wa mazhabul khalaf. Cadang nak ringkaskan jadi panjang pula. Mazhab khalaf pula ta'wilu hazihi sifati bihasbi ma yaliqu bi kamalillahi ta'ala. Dia kata mazhab khalaf ini mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang sesuai, yang layak dengan kesempurnaan Allah. Boleh juga takwil. Dia kata boleh takwil. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Wa hadza awfaqu wa ahkamu aqlan. Ini di sudut logiknya, di sudut logik sesuai dengan khalaf. Di sudut selamat paling kuat adalah salaf. Jelas? Wa fariqani muttafiqani ala tanzihillahi ta'ala ala musyabahatil hawadith. Kedua-dua golongan ini sama ada salaf dan khalaf sepakat menyucikan Allah Ta'ala daripada sekalian yang baharu. Jelas. Kedua-dua golongan ini sama ada salaf ataupun khalaf nak mengatakan Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Laisa kamitslihi syai'.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok. Dia kata awit tashbihi wal kaifi wat tajsimi. Menyamai bagaimana Allah Ta'ala dan menjisimkan Allah Ta'ala. Kedua-dua golongan ini tidak mentashbihkan Allah, tidak mentajsimkan Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai'. Fala yumathiluna sifatillahi bisifatil khalqihi. Kedua-dua golongan ini tidak memisalkan, tidak mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, tidak. Walaisa fariqani walaisa al-fariqani minal musyabbihati awil mujassimah. Kedua-dua golongan ini bukanlah golongan yang musyabbihah, mentashbihkan Allah dengan baharu, dan juga mujassimah, mentajsimkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala berjisim. Bukan. Kedua-dua golongan ini faham macam tu, pegang macam tu. Wal mazhabul haqqu innama huwa at-tauhidu duna at-tashbih wa at-tajsim. Mazhab ataupun pegangan yang benar adalah tauhid itu sendiri, tanpa ketiadaan tashbih dan juga tajsim. Tengok je lah. Dua-dua golongan ini betul, tak ada salah, boleh pegang. Cuma hak selamatnya salaf. Tak banyak main lawyer buruk, tak banyak main akal, direct Quran hadis. Bagi orang awam sangat sesuai. Tambah tuan-tuan dan perempuan yang dah pencen-pencen duduk di rumah ni, tak payah nak pening-pening fikir, nak faham akidah ni melalui ilmu kalam, ilmu falsafah. Bahkan Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i ini dinakalkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam bab tauhid. Imam Syafi'i kata, seseorang yang mati bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang banyak kecuali syirik, lebih baik daripada orang yang mati bertemu dengan Allah dengan membawa ilmu kalam. Itu Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i ini, tuan-tuan boleh rojak, saya dah bentang hari itu, dinakalkan perkataan dia oleh Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali ni pun pakar falsafah, tetapi bila dah belajar ni, boleh rosak pemikiran kita. Setiap benda mesti nak main logik, mesti nak main akal. Kita akan mengenepikan Quran dan hadis dan pendapat ulama-ulama yang muktabar. Kita masukkan akal di dalam memahami akidah, di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Sebab Quran menyebut aminu billahi wa rusulih. Bab akidah beriman sahaja walaupun tak faham. Sebab tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah Ta'ala lebih faham. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita terima saja. Sebab itu Dr. Wahbah Zuhaili diulang beberapa kali bahawa akidah salaf itu lebih selamat. Fala mubalaghata fit ta'wil. Jangan berlebih-lebihan di dalam mentakwilkan ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah. Lianna dhalika yuaddi ila ta'til. Kerana yang demikian itu membawa kepada menafikan. Terlalu nak takwil akan nafilah sifat iyad, sifat qadam, sifat apa dia tadi, dhahab, ghadab, maktu, akan nafi. Terlalu takwil. Terlalu nak palingkan daripada maksud yang sebenarnya, maka dia akan ubah ayat, kona ayat, tukar maksudnya. Dia akan membawa kepada penolakan tentang sifat-sifat Allah, membawa kepada penolakan ayat-ayat Allah, membawa kepada penolakan penafian hadis-hadis tentang sifat Allah. Dia akan jadi lagu tu. Sebab tu kalau kita bincang masalah ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis sifat ni, banyak orang akan lawan. Saya sampai hari ni orang duk lawan. Dia masuk unsur-unsur loya buruk. Tengok, kerana terlalu nak mentakwilkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis sifat. Kerana terlalu takwil membawa kepada penolakan. Dan wala mubalaghata fil itsbati zahiri. Dan juga jangan terlalu berlebihan di dalam mensabitkan secara zahir. Terlalu mensabitkan secara zahir. Lianna dhalika yuaddi ila tajsim. Kerana yang demikian itu membawa kepada menjisimkan Allah. Dia kena tengah-tengah. Antara nak terlalu takwil dengan antara terlalu isbat. Jadi kita isbat biasa je. Ada tangan? Ada. Macam mana? Wallahualam. Cukup. Tangan itu bukan anggota, tangan itu adalah sifat Allah. Sebagaimana kaki, wajah dan sebagainya. Nanti insya-Allah saya mempunyai hasrat dan niat nak bahas satu-satu. Bab istiwa tu dah kita bahas panjang. Banyak hari kita bahas istiwa. Besok kita nak bahas yad pula, qadam pula,
apa dia maktu, ghadab dan sebagainya. InsyaAllah kita kita akan bahas, kita akan bincang peringkat demi peringkat supaya jelas. Wa tawassutu fi dzalik, pertengahan yang demikian itu huwa iqrarus sifah, mengakui adanya sifat Allah sebagaimana yang disebut sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ma'a i'tiqadina anna laha ta'wilan istasara Allah bi'ilmihi ma'a tanzih i'tiqadina i'tiqadina 'an at-tashbih wa at-ta'til. Yang pentingnya kita pegang i'tiqad. Sifat-sifat itu ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala saja mengetahui tanpa ada tashbih dan juga ta'til. Tanpa kita menyamakan dan tanpa kita menolak. Wa hadza huwal mazhabus salaf. Dia ulang lagi. Dia kata inilah mazhab salaf. Fayasirul khilafu lafziyan. Khilaf antara Asy'ariyah dan juga Salafi ini di sudut lafaz sahaja. Kedua-dua golongan ini nak mengesakan Allah, menafikan Allah Ta'ala, menyerupai baharu. Selesai? Tak payah bergaduh. Tak ada mana-mana golongan yang mentashbihkan dan juga mentajsimkan Allah. Tak ada. Cuma kaedah berbeza. Jalan berbeza. Semua mengatakan Allah Ta'ala itu tidak sama. Okey. Kita sambung sikit lagi. Semua mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tak sama dengan makhluk, tak sama dengan baharu. Wa amma ahlus sunnati wal jamaati faqad tawassatu falam yubalighu fi at-ta'wil alladhi yuaddi ila at-ta'til. Dia kata ahli sunnah wal jamaah ni tidak melampau di dalam mentakwil sehingga menafikan sifat Allah. Kama lam yubalighu fil isbat. Begitu juga mereka tidak melampau di dalam mensabitkan sifat-sifat Allah sehingga membawa kepada tashbih. Alladhi yuaddi ila at-tashbih. Bal qalu nusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi. Bahkan mereka mengatakan kita mensabitkan bagi Allah sebagaimana yang dia sabitkan bagi diri dia sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala kata sifat tu ada kepada dia, kita kata ada. Wajhun, apa dia lagi, qaddam, yadun, farahun, ta'ajub. Sifat tu ada bagi Allah. Tak melampau di dalam mentakwil, tidak melampau di dalam isbat. Serah kepada Allah Ta'ala. Dia lebih mengetahui. Min ghairi ta'wilin wala tashbihin. Ahli sunnahnya, dia tak melampau di dalam ta'wil dan tidak mentashbihkan Allah, wala tahrifin, dan tidak paling daripada makna yang asal, wala ta'tilin, dan juga tidak menolak. Illa idza kana ta'wilan sahihan warada fi salafis salih. Kalau nak ta'wil itu boleh, melainkan takwilan yang dilakukan oleh golongan salafus salih. Kalau golongan salaf tak takwil, tak usah takwil. Pegang terus secara zahir, serah kepada Allah. Au kana qariban mutabadiran ila zihni, ataupun boleh takwil yang boleh difahami oleh akal pemikiran, jarian alal asalibil arabiyyah, alal asalibil arabi al-fasihah. Nak takwil juga boleh, iaitu berjalan di atas uslub Arabi. Maknanya kalau tangan diterjemahkan dengan yad, itu diterjemahkan dengan quwah ataupun qudrah, boleh lah dia kata. Sesuai dengan bahasa Arab. Walaupun Ibnu Hajar kata tak sesuai kan. Kalau nak bahas perkataan Ibnu Hajar, dia tak setuju. Tapi tak apa, kita raikan golongan khalaf. Kita raikan Maturidi ataupun Asy'ariyah. Dia kata kalau sesuai di sudut bahasa Arab boleh. Wa hadza ittijahun mu'tadil. Ini pandangan yang pertengahan. Tak kerah. Nak pegang hak cara salaf boleh, khalaf boleh, tetapi hak salaf lebih selamat dan lebih kuat. Bagi orang awam, sidang hadirin sekalian, kembalilah kepada akidah salaf. Lebih jelas, lebih kuat dan mempunyai dalil tanpa pening. Sekarang ni orang tak nak mengaji pening-pening kan. Serabut-serabut ni orang tak nak. Musim PKP ni orang nak duduk di rumah, nak tenang-tenang, nak rehat-rehat, tak nak serabut. Tak nak serabut, pegang akidah salaf. Sebab dia langsung direct kepada dalil Quran dan hadis, bahkan pegangan itu lebih mantap, lebih kukuh dan lebih selamat. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.